ruang maya sebegini dalam Google Meet. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kemudahan kepada setiap urusan yang kita lakukan pada pagi ini, insya-Allah. Jadi sebenarnya saya pilih tajuk iaitu hidup bahagia tanpa maksiat ni adalah satu kesinambungan daripada kuliah duha yang lepas pada hari Jumaat yang berkaitan dengan tajuknya tenang yang membawa bahagia. Jadi kalau tengok macam sama je, sebab di situ ada dua rangkai kata pada tajuk pada pagi ni. Satu, hidup. Yang kedua, hidup bahagia. Yang kedua, tanpa maksiat. Tuan-tuan rahmati Allah, dalam kehidupan kita pada hari ini, bila kita bercakap tentang kehidupan, sudah pasti kita melihat kepada kareli ataupun situasi semasa kita, di mana kita sekarang berada di alam dunia, maka kita hidup di alam dunia. Tetapi kehidupan di dunia ini, tuan-tuan, semua orang tahu kehidupan ni sebenarnya tak akan kekal. Sebab tu untuk kita hidup yang kekal selama-lamanya, maka kita perlu melalui satu proses yang dipanggil kematian. Maka saya boleh nyatakan di sini, hidup kita, walaupun ada orang membuat istilah hidup ni hanya sekali, tidak sebenarnya. Hidup hanya dua kali sebenarnya. Satu, hidup di dunia. Satu, bila mana kita dimatikan terlebih dahulu, maka selepas itu barulah kita akan hidup selama-lamanya berterusan, insya-Allah. Cuma apa, tuan-tuan, ya? Bila kita cerita tentang kehidupan, sudah pasti kita nak sesuatu yang kita buat di dunia ini adalah perkara-perkara yang bermanfaat, perkara yang menyeronokkan, perkara yang menggembirakan. Macam-macam kita nak buat daripada kita kecil sampailah kita akan berginjak usia. Sebab tu, tuan-tuan, ya, dalam satu doa yang dibacakan, yang selalu kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa ni diambil daripada ayat Al-Quran di mana kita berdoa, ya Allah, berikanlah kebaikan hasanah kepada kami di dunia dan berikanlah kebaikan kami juga di akhirat. Bermakna, tuan-tuan, ya, walaupun kita hakikat sebenarnya kita nak kehidupan yang abadi di akhirat, kita kata dunia ni menipu, dunia ni tidak adil, dunia ni tak ada apa, dunia ni hanyalah persinggahan, dunia ni hanyalah ujian, macam-macam kita sebut. Tetapi walau bagaimanapun tidak salah untuk kita mengambil sedikit faedah. Dan sedikit faedah inilah, tuan-tuan, yang kita nak bincang hari ini. Dan saya lebih suka kalau tuan-tuan yang berada bersama dengan saya dalam 100 orang ni boleh berinteraksi dengan saya. Sebab saya tak ada masalah, saya lebih suka interaksi sebegitu. Baiklah, tuan-tuan rahmati Allah, sebelum kita nak pergi lebih jauh, kita tengok terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan bahagia, tuan-tuan. Dari sudut bahagia ni, tuan-tuan, kalau kita ambil dalam dictionary English lah, mungkin ada yang lebih tepat, saya ambil yang senang, kita kata happiness, seronok, tuan-tuan. Kita nak seronok, tuan-tuan. Kita tak nak susah hati. Tak ada orang, tuan-tuan, dia nak bangun pagi-pagi dengan keadaan yang susah hati. Tak ada orang, tuan-tuan, dia nak hidup dia sentiasa bermasalah. Tak ada orang, tuan-tuan, dia nak hidup dia
sentiasa muka ketat dia, gelak dia kalau kita tengok. Jadi dalam agama kita, kalau kita boleh istilahkan bahagia itu adalah saadah, adalah benda yang menggembirakan. Istilah bahasa Arab dia as-sa'adah. Saadah yang macam mana? Nanti kita akan tengok, tuan-tuan. Jadi hidup yang bahagia, tuan-tuan. Bagaimanakah yang dikatakan bahagia itu? Bahagia itu, tuan-tuan, setiap orang dia ada cara bahagia. Setiap manusia dia ada had-had bahagia tu. Kadang-kadang, tuan-tuan, bahagia tidak boleh ditonjolkan. Bahagia tidak nampak pada riak muka. Bahagia bukan dengan kata-kata. Malah bahagia bukan dengan tindakan bicara sebagainya. Sebab bahagia ni, tuan-tuan, adalah satu perkara yang sangat-sangat subjektif. Okay. Baik, itu yang bab yang pertama, tuan-tuan, hidup bahagia. Yang kedua, kalau kita tengok tajuk kita pada pagi ini adalah berkaitan dengan maksiat, tetapi tanpa maksiat. Apa itu maksiat? Saya senang meletakkan maksiat ni, kita mengambil kata dasar dia, iaitu maksiat ini adalah satu perkara perbuatan yang Allah tak suka. Mana-mana perkara yang Allah tidak menyukai, maka kita letak dulu sebagai maksiat. Sebab maksiat ni, tuan-tuan, dia banyak. Seperti mana yang tuan-tuan ikuti kuliah saya pada hari Jumaat lepas, saya boleh letakkan maksiat ni ada beberapa perkara. Pertama, maksiat dari sudut mata kita. Yang kedua, maksiat dari sudut pendengaran telinga kita. Yang ketiga, maksiat dari sudut perkataan kita. Dan selepas itu, tuan-tuan, maksiat dari sudut tangan kita, kaki kita. Jadi, tuan-tuan, kalau saya boleh istilahkan dia sebegini, tuan-tuan, yang dikatakan hidup bahagia itu adalah hidup yang menggembirakan, hidup yang menyeronokkan, tetapi tanpa kita buat perkara-perkara yang Allah tak suka, Allah tak redha, dan mungkin walaupun kita suka, tetapi sebenarnya perkara begitu hakikat dan fitrah dia, kita sebagai manusia pun sebenarnya sepatutnya tidak menyukai. Jadi, tuan-tuan, itu sebagai satu permulaan mukadimah definisi tajuk pada pagi ini, tuan-tuan. Baiklah, cuba kita flashback balik, tuan-tuan, ke belakang. Saya dah sebut pada minggu lepas, dalam tubuh badan manusia ini, tuan-tuan, dia ada seketul daging yang dinamakan sebagai hati, ataupun kita kata dalam bahasa Arab sebagai qalb, al-qalb. Jadi hati ni, tuan-tuan, dia ibarat seperti mana raja. Dalam tubuh badan manusia ini, tuan-tuan, hati tu dia macam raja. Dia kontrol semua apa yang ada dalam ruang tubuh badan kita ni. Pemikiran kita pun dikawal oleh hati. Sebab itu Nabi SAW sebut hati yang baik ini, tuan-tuan, hati yang baik ini dia akan menjadikan apa yang diucapkan itu baik. Maka bila ucapan itu baik, automatik, tuan-tuan, kelakuan dia akan jadi baik. Pemikiran pun akan jadi baik. Saya ulang, tuan-tuan. Hati yang baik, dia akan menjadikan pemikiran kita baik. Tak fikir positif, tuan-tuan. Sebab apa? Hati bersih. Dia lurus. Bukan kata dia ada istilah kata straight, bendul, lurus sebagainya. Salah. Tak, tuan-tuan. Hati yang bersih ni, hati yang tulus, ikhlas, suci, murni. Tak fikir langsung soal-soal negatif. Tak fikir langsung buruk sangka kepada orang.
suuzon kepada orang. Maka perkataan yang baik-baik, tiada makian, tiada celaan, tiada perkataan yang boleh mendatangkan uh, sakit hati kepada orang lain. Sebab dia tahu bila dia cakap satu perkara yang bukan daripada hati yang baik, maka perkataan itu tak mungkin, mustahil untuk diucapkan. Dia orang macam ni tuan-tuan, dia berkata pun dia fikir. Sebab tu hati dia bersih. Maka tuan-tuan, dengan hati yang bersih melahirkan tindakan yang bersih juga tuan-tuan. Maka kita akan bertindak dengan yang baik. Kelakuan kita akan jadi kelakuan yang baik. Seorang Islam yang muslim, yang memperbaiki seluruh kehidupannya, akhlaknya. Maka automatik tuan-tuan, bila dia nampak satu benda yang bertentangan. Sebab orang yang bersih tuan-tuan, dia tak boleh berada ataupun dekat dengan unsur-unsur negatif yang kita panggil sebagai maksiat ini. Sebab maksiat ni tuan-tuan, dia akan jadi belanga macam magnet. Magnet yang menolak, bukan magnet yang menarik. Magnet yang menolak tuan-tuan, duduk macam mana pun dia takkan akan rapat. Sebab fitrah manusia ni tuan-tuan, walaupun kita nampak dari sudut dia nampak macam jahat sebagai, tak ada orang tuan-tuan yang dia akan declare, yang dia akan suka dipanggil sebagai penjahat. Malah penjahat pun tuan-tuan, dia tak suka orang panggil dia jahat. Apa yang dia kata? Apa yang dia ucap? Saya ni buat jahat Ustaz sebab terpaksa. Saya ni buat jahat kerana keadaan. Saya ni jadi orang jahat sebab orang panggil saya jahat. Saya jadi orang yang nakal kerana saya ni cikgu dulu di sekolah, gelar saya budak nakal, tak pernah bagi peluang kepada saya jadi baik. Ini antara kata-kata. Maka tuan-tuan, conclusion dia, bila mana hati kita baik, melahirkan akhlak yang baik dari sudut pemikiran, maka dari sudut perkataan kita baik, maka dari sudut akhlak tindakan kita baik, kita juga tak suka melakukan perkara-perkara maksiat. Malah pantang tuan-tuan nak buat. Kalau boleh elak untuk melakukan perkara-perkara yang kita kata Allah tak suka, walaupun benda tu sekecil-kecilnya, maka tuan-tuan, hidup akan menjadi bahagia, seronok, sihat tubuh badan kita tuan-tuan. Sihat tubuh badan ni tuan-tuan, ke kadar fizikal, dalaman pun sihat. Kita akan jadi orang-orang yang sihat segala-galanya. Saya nak buktikan satu perkara tuan-tuan. Kenapa kita perlu hidup tanpa maksiat? Walaupun hakikat sebenar semua orang nak bahagia, tetapi tak ramai yang mengetahui perkara begini tuan-tuan. Okey, saya nak bacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut tuan-tuan, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud tuan-tuan. Nabi sebut sesungguhnya ada satu makhluk yang bernama iblis, yang bernama syaitan, yang akan berlari dalam tubuh badan, tubuh anak Adam ini, yang mana akan menghiasi, akan duduk dalam tubuh badan, tubuh anak Adam ni melalui apa? Melalui pembuluh ataupun saluran darah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok di sini tuan-tuan, yang Nabi sebut dalam satu hadis yang lain, bila mana hati yang kotor ni tuan-tuan, hati yang bermula dengan perkara-perkara maksiat, dia akhir dia, lama kelamaan hati itu akan jadi hitam. Titik-titik hitam. Kita buat satu dosa, hati itu akan jadi hitam sikit. Buat satu dosa, hati itu akan jadi hitam. Buat satu lagi maksiat, noda, hati itu akan. Lama-lama tuan-tuan, hati yang putih asal dia akan mula berubah menjadi hitam. Maka tuan-tuan, ini yang akan mengakibatkan
akan menjadikan juga memberi peluang, membuka peluang khususnya kepada makhluk yang saya sebutkan tadi, di mana mereka akan mudah masuk dalam tubuh badan manusia. Mereka akan duduk dalam hati manusia. Mereka akan duduk dalam pemikiran manusia. Maka kita akan berterusan. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang minta maaf saya sebut, ada setengah orang dia akan jadi depression. Sebab apa? Ini salah satu faktor dia. Dia akan mula meracau. Dia akan mula berhalusinasi sebagainya. Walaupun ada mungkin, saya tak nafikan, halusinasi ini juga mungkin akan berlaku apabila berlakunya pengaruh substance, mungkin dia ambil barang-barang terlarang sebagainya. Tetapi tuan-tuan, tidak dapat dinafikan melalui hadis Nabi yang kita baca sebentar tadi tuan-tuan, tak mustahil makhluk-makhluk bersembunyi tuan-tuan akan duduk. Sebab tu kita akan rasa malas. Kita akan rasa segan, kadang-kadang nak beribadat, nak buat amalan. Sebab apa? Kerana ada yang unsur-unsur negatif seperti mana saya sebutkan pada minggu lepas. Toksik dalam badan kita bukan setakat toksik yang kita nampak dalam bentuk makanan, tapi dalam bentuk yang kita terima, iaitu yang dikatakan dosa ni tuan-tuan. Jadi bagaimana sebenarnya kita nak bahagia kalau dosa-dosa yang ada, hati kita jadi semakin lama semakin hitam dan gelap. Bagaimana kita nak berakhlak dengan akhlak yang baik, perkataan kita perkataan yang baik, apabila kita sebenarnya dengan maksiat itu rapat, terlalu dekat. Maka di sinilah tuan-tuan, kita nak buat sesuatu. Jawapan ni saya dah bagi minggu lepas. Ada 8 tip tuan-tuan. 8 tip untuk bahagia sebenarnya dalam ketenangan. Sebab tenang ni tuan-tuan, sebenarnya dia banyak dipengaruhi dengan unsur-unsur ibadah. Tenang ini tuan-tuan, dia banyak dipengaruhi dengan unsur-unsur hati kita yang dibersihkan. Bayangkan tuan-tuan bayangkan tuan-tuan hati yang kotor ni tuan-tuan, dia akan jadi gelisah, dia akan jadi susah, dia akan bertambah parah. Maka bila bertambah parah tuan-tuan, dia akan jadi cepat marah. Dia ada marah tuan-tuan. Dan akhirnya tuan-tuan, maka dia akan menimbulkan amarah-amarah yang lain, yang lebih besar. Yang kadang-kadang tuan-tuan kita pun pelik. Kita pun tertanya, kenapalah saya ni jadi macam ni? Kenapalah saya jadi buat perkara-perkara macam dulu saya tak macam ni? Maka kita kena check semula. Apakah yang berlaku kepada hati kita? Kurang ibadat, kurang kita dekat dengan Allah. Bila orang cakap, bila orang memberi nasihat, kadang-kadang tuan-tuan, dia jadi macam tak boleh masuk. Dia jadi macam tertolak keluar. Hati ni dah tak boleh terima. Telinga ni jadi macam berdesing-desing. Maka tuan-tuan, di situlah tanda-tanda hati yang dah dipengaruhi oleh perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Hati yang dah mula kita kena bersihkan. Hati yang dah tak boleh menangis bila mana dengar perkataan-perkataan ayat-ayat Allah dibacakan. Hati yang dah tak boleh nak diperbaiki, melainkan hanya mendengar ancaman-ancaman, cerita-cerita, kisah-kisah berkenaan dengan neraka misalnya. Barulah tuan-tuan kita akan tersedar. Kerana kita akan kembali semula kepada tujuan di mana kita hidup. Hidup di dunia seperti mana yang saya sebutkan tadi adalah kehidupan yang sementara. Bahagia yang dicari, betul, kita nak juga bahagia di dunia. Tetapi bahagia di dunia dia akan ada hadnya. Dia akan ada batasannya. Tetapi bahagia di akhirat tuan-tuan, bahagia yang selama-lamanya. Seperti mana kalau kita selalu dengar tuan-tuan, patah Melayu lah mengatakan apa?
berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Hidup di dunia ni memang mencabar tuan-tuan. Tak ada satu pun yang dikatakan kita ni boleh selesa lah dalam kita berada dalam comfort zone sebagainya. Sebab bila kita jadi seorang Islam, Muslim, maka kita jadi seorang mukmin, dan kita juga berusaha menjadi seorang yang muttaqin. Maka kita memilih jalan yang macam mana? Jalan yang nak menuju kepada Allah, maka bahagia itu sebenarnya bahagia yang berada di akhirat. Tetapi tuan-tuan, untuk dapatkan bahagia di akhirat, tak salah sebenarnya kita nak juga bahagia di dunia. Sebab apa yang akan berlaku di akhirat sebenarnya bergantung apa yang kita buat di dunia. Bila mana kita dah melakukan sebanyak mungkin amal ibadah, kita dah buat perkara-perkara yang Allah suka, Allah redha, maka saya pasti tuan-tuan, maksiat-maksiat yang kita nampak hari ini, kita akan bertambah benci, tak suka. Contoh saya bagi satu benda lah tuan-tuan. Yang ni boleh test masing-masing. Andai kata tuan-tuan, kita ni orang yang banyak dan suka baca Quran. Kita suka dengar bacaan ayat suci Al-Quran. Jadi kita dah terbiasa pagi-pagi nak pergi kerja, buka radio ataupun buka internet kita sendiri ke masing-masing tuan-tuan. Dia dah tak jadi boleh tuan-tuan, kita nak dengar radio-radio yang memperdengarkan lagu-lagu. Dia jadi macam dah tak berapa nak feel tuan-tuan. Maka tuan-tuan, ini menandakan hati kita dah semakin dekat berevolusi dengan ayat-ayat yang kita baca. Lidah kita ni tuan-tuan, dia nak cakap benda-benda yang tak digemari. Kita pun tak suka kalau perkara tersebut diucapkan kepada kita. Kita pun dah tak boleh nak cakap. Sebab apa? Kerana mulut kita sentiasa kita zikirkan dengan zikir-zikir yang mengingatkan kepada Allah. Ini yang saya maksudkan tuan-tuan. Maksiat-maksiat yang tadi yang berpunca, yang masuk melalui telinga yang kita dengar, mata yang kita nampak, mulut yang kita cakap tuan-tuan, maka dia akan menghasilkan tangan kita, kaki yang kita akan buat perkara-perkara yang kita sendiri pun, Allah Akbar, kenapalah saya jadi macam ni. Kita fikir tuan-tuan, fitrah manusia dia takkan suka buat benda-benda yang tak baik. Ini satu tuan-tuan. Yang kedua tuan-tuan, kita cubalah tuan-tuan ya. Contoh tuan-tuan ada, ni pun tuan-tuan saya berada di tempat kerja. Kita berada di tempat kerja tuan-tuan, kurangkan kita bercakap perkara-perkara yang tak perlu. Kadang-kadang tuan-tuan di office kita, di pejabat kita, bersama jiran tetangga kita, kadang perkara yang kita rasa tak perlu cakap ni tuan-tuan, tak perlu kita cakap. Sebab tu Nabi kata diam tu lebih baik tuan-tuan. Diam tu lebih baik kerana dengan diam maka kita dapat berfikir bagaimana kehidupan kita. Sebab hari ini tuan-tuan, dengan ramai yang orang nak cakap, banyak yang orang nak berkata-kata, maka dia berkata satu bukan pada hak dia. Ramai orang nak jadi wartawan, ramai orang yang nak menjadi penghukum sebagainya, maka dia bercakap perkara yang dia tak perlu. Sedangkan kita lupa tuan-tuan. Kita lupa dan kita alpa perkara-perkara yang boleh membahagiakan kita ni lebih banyak daripada perkara-perkara yang boleh mengakibatkan jiwa kita. Contoh tuan-tuan yang ketiga tuan-tuan, bila kita cakap pada orang, bayangkan macam ni tuan-tuan. Kita bercakap benda yang orang tak suka tuan-tuan. Kita gelak. Terus kita fikir lepas tu tuan-tuan, apa yang kita dapat? Adakah dengan kita bergelak ketawa, kita bersukaria, kita kenakan kawan-kawan kita, kita cakap benda-benda macam ni, adakah perkara itu mendatangkan faedah? Mungkinlah kita kata tak apa Ustaz, kita nak rapatkan ukhuwah, nak bonding, sebab tu kita kena macam ni, janganlah tak sangat. Ya, saya tak nafi tuan-tuan. Kadang-kadang perlu juga
ada unsur-unsur sebegitu. Tapi kalau dah keterlaluan sampai kata-kata kadang-kadang kita bergelak ketawa terlalu kuat, menghilangkan maruah kita sebagai seorang muslimah, sebagai seorang muslim. Kalau macam ni tuan-tuan, kita kena tinggal. Kadang-kadang tuan-tuan yang saya nampak, kita kena tengok balik siapa dia kita di kiamat. Kita seorang ibu kepada anak-anak kita di rumah. Kita mungkin seorang isteri kepada suami kita di rumah yang memberi kepercayaan kepada kita untuk bekerja. Maka dia kata, kerjalah baik-baik, jagalah maruah suami, jagalah maruah keluarga. Maka kita jaga tuan-tuan. Dan dia juga seorang anak kepada ibu yang berada di kampung, seorang anak kepada ayah yang berada di kampung. Maka bila kita fikirkan perkara-perkara macam ni tuan-tuan, susah hati kita tuan-tuan. Susah hati bukan apa tuan-tuan? Susah hati kita nak buat benda-benda maksiat. Saya pernah sebut satu ungkapan tuan-tuan pada para jemaah. Saya kata macam ni tuan-tuan. Bayangkan kalau ramai manusia, satu kejiranan, satu komuniti yang cintakan perkara-perkara kebaikan, sukakan kepada kebaikan, dengan akhlak yang mereka suka, nak cakap pun tengok, nak kongsi apa-apa idea pun tapis terlebih dahulu tuan-tuan, tak sembrono nak sampaikan sesuatu, maka tuan-tuan masyarakat tersebut dia akan jadi masyarakat yang baik. Dan orang yang berada di keliling masyarakat walaupun dia kurang baik, maka dengan asbab seluruh masyarakat yang berada di kawasan tersebut adalah masyarakat yang sukakan kebaikan, maka hidup masyarakat di situ akan jadi bahagia, seronok tuan-tuan. Kerana orang yang tak berapa nak baik tuan-tuan, dia akan malu nak buat benda-benda yang tak baik. Dia akan malu untuk melakukan perkara-perkara dosa. Kalaupun dia buat tuan-tuan, tapi dengan mana dia yang tak nampak. Tapi kita tengok balik sebenarnya dalam hidup kita tuan-tuan, apa yang kita nak cari bukan redha manusia. Kadang-kadang hari ni tuan-tuan, ramai orang nak manusia puji, ramai nak manusia suka dengan dia, bos suka dengan dia, tapi kita tersalah langkah. Sebenarnya bukan itu matlamat hidup kita. Saya balik pada awal tadi tuan-tuan, yang dikatakan bahagia bila mana Allah suka dengan kita, Allah redha dengan kita. Kalau kita tengok balik dalam Al-Quran tuan-tuan, cerita bab tenang, bab bahagia, bab seronok, bab Allah redha, Allah sebut banyak ayat. Antara dia tuan-tuan saya nak petik satu. Allah kata apa tuan-tuan di penghujung surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai hati-hati yang tenang, yang rehat, yang penuh dengan saadah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tengok tuan-tuan, Allah sendiri mengiktiraf mereka yang hati dia dipenuhi dengan ketaatan, hati dipenuhi dengan keserokan. Sebab tu keserokan bukan disebabkan dunia semata-mata, tetapi penuh dengan kebahagiaan. Kita rasa nikmatnya melakukan ketaatan kepada Allah, nikmat yang menjadi seorang hamba yang soleh, nikmat yang menjadi seorang hamba yang soleh. Jadi tuan-tuan ya, itu serba sedikit tuan-tuan ya. Saya dah cakap lebih kurang dalam 30 minit. Mungkin ada di kalangan para pendengar, penonton di sini yang ada dalam ruangan maya di sini Google Meet, kalau nak berinteraksi bersama saya alu-alukan boleh beri pandangan, pendapat sebagainya. Dengan sebegini mungkin kita boleh berkongsi seberapa banyak perkara-perkara kebaikan. Jadi saya
serahkan kembali kepada pengacara kalau ada yang nak bertanya ataupun nak berkongsi pandangan, silakan. Ada yang nak tanya soalan? Okay, Ustaz buka soalan bagi nak bertanya. Silakan. Sampai pukul berapa dia Puan? Sepatutnya 9.35 Ustaz. Okey, 9.35 lambat lagi tu. Ya. Silakan, kalau tak ada saya nak teruskan lagi. Ataupun Ustaz, mana-mana sesiapa yang nak bertanya apa-apa soalan daripada tajuk kita, boleh Ustaz ya? Boleh, tak ada boleh masalah. aja. Boleh, tak ada Sesiapa yang nak masalah. bertanya apa-apa soalan lah. Ustaz buka. Boleh. Okay. Kalau mampu saya jawab lah. InsyaAllah ya. InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puan Nur Aini ya. Saya nak tanya satu soalan. Boleh Puan. Saya ada kakak tiri. Kakak tiri satu mak bapak lain lah kan. Saya ada abang satu bapak mak lain. Selepas mak bapak saya meninggal, yang satu bapak, satu mak dengan saya ni ada 5 orang. Selepas mak bapak saya meninggal, dulu, lepas tu bapak saya meninggal, rumah yang kami besar tu kan, kita orang repair apa semua, kami yang 5 beradik ni buat keluar duit repair. Lepas tu kita siapa tak mau duduk pasal semua dah ada rumah, kita sewa. Lepas tu duit sewa tu kita buat untuk ibu bapa lah apa-apa kan. Lepas tu duit tu ada lebih, kita bahagi kepada, adakah bolehkah saya tanya Ustaz, kita duit sewa tu kita bagi kepada kakak saya tu yang satu mak bapak lain tu. Dia bolehkah dapat macam duit tu duit pesaka lah kan? Bolehkah dia dapat? Yang satu bapa ni saya tahu lah memang dapat lah insyaAllah. Yang kami semua akan dapat. Yang kakak saya tu, yang satu mak bapak lain tu. Saya nak tanya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum kepada Puan Nur Aini lah. Bila melibatkan harta ni Puan ya, pertama kita kena kembali kepada satu perkara asas kepada apa yang berlaku lah. Jadi saya tak nak sentuh lah soal faraid ke sebagainya. Dia akan balik kepada apa tujuan harta tersebut lah tuan-tuan ya. Apa tujuan harta tersebut, yang mana kita tahu harta di dunia ni dia tak akan kita bawa ke sana. Tetapi harta di dunia ni dia boleh menjadi saham di sana nanti di akhirat. Maka di sini tuan-tuan saya terutama kepada Puan Nur Aini lah, apa yang saya sarankan ya, sekiranya tidak menjadi satu kesalahan terutama kepada adik-beradik yang pertama tadilah, yang sebelah ibu ya, maka sebenarnya tiada masalah pun untuk kita memberi dalam bentuk harta yang memang milik kita. Sebab apa? Tak menjadi kesalahan. Sebab itu boleh sebenarnya memberikan ataupun mendatangkan kasih sayang kepada hubungan kekeluargaan yang mana, minta maaf saya katalah, kadang-kadang agak jauh hubungan tersebut sebelum ni sebabkan faktor-faktor yang tertentu lah. Mungkin itu menjadi satu asbab. Apatah lagi tuan-tuan, kalau tengok kepada umur kita yang semakin meningkat, contohnya kita sendiri pun sebenarnya tak mampu nak uruskan harta dengan baik. Harta maksud saya tidak mampu uruskan harta dengan baik ni, kadang-kadang harta yang banyak pun mengakibatkan kita susah hati. Lebih baik kita berkongsi. Tetapi nasihat saya tuan-tuan terutama pada Puan Nur Aini lah,
Kalau ada di sebalik itu melibatkan harta-harta, dan kita tengok juga jangan kita lupalah sekiranya ada hutang-hutang, ada perkara yang belum diselesaikan. Namun kalau kita tahulah mak ataupun ayah kita ada pernah hutang, kita selesaikan terlebih dahulu. Kemudian harta yang ada yang kita cadangkan untuk dibahagikan mesti dapat persetujuan daripada keluarga kita sendiri, yang kita ittifaq, yang kita bersepakat untuk memberi kepada harta tersebut kepada saudara yang kita maksudkan terlebih dahulu lah. Sekiranya dia tak nak terima pun tak ada masalah. Jangan kita marah pula. Kalau dia terima pun alhamdulillah, ia sebenarnya sebagai penghubung kasih sayang kita, kerana Allah sebenarnya suka kepada perkara-perkara yang melibatkan hubungan silaturahim. Ya, itu saya jawab secara umum lah Puan Nur Aini. Boleh ke Puan? Ya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Selepas mak saya meninggal, bapa saya pun meninggal, kita orang dah buat semua, dah bayar untuk fidyah diorang, apa yang dia orang tak ada hutang apa semua kita dah settle semua dah. Alhamdulillah. Apa yang ada peninggalan dia, harta dia, kita orang settle untuk kebajikan di akhirat dia orang. Ya, Yang lebih ni yang saya kata yang lebih ni, saya tu ada kak saya tu satu bapa satu mak. Tu kita tu nak tanya tu tentang faraid tu, dia berhak ke tak berhak, itu je. Kalau dia macam Ustaz kata tadi atas macam silaturahim, kita orang kena bincang adik-beradik dulu, ya betul tak Ustaz? Ya, dia faraid ni kadang kita jangan salah faham Puan. Kadang-kadang ada bukan saya nak sebut di sini faraid ni mesti kita buat. Sebab tu kalau tengok di sini ilmu faraid atau mewaris ni adalah ilmu yang pertama sekali hilang di alam dunia ni. Kerana apa? Nak tunjukkan betapa kadang-kadang kita ni kalau nak selesaikan masalah, cuba cari jalan lain dulu. Kalau rasa jalan tersebut boleh menyenangkan semua pihak, tak apa. Kita letakkan dulu faraid ataupun ilmu faraid, pembahagian secara faraid ke tepi. Kadang-kadang benda ni sebenarnya boleh menyukakan semua orang. Walaupun betul, saya tak nafikan ilmu kalau kita kata okey kita kena bahagi ni ikut faraid baru adil seadil. Tapi kadang-kadang satu benda yang kita terlepas pandang, benda yang bagi saya lah, bagi pandangan peribadi saya, alangkah baiknya tuan-tuan, kadang-kadang harta yang ada lebih tu, contohlah kita faham kadang-kadang lelaki dapat lebih. Alangkah baiknya tuan-tuan kalau anak lelaki ataupun siapa-siapalah kat sini, kita faham, kita kata baik saya bagi pada mereka yang lebih perlukan. Saya ni dah banyak. Kadang-kadang benda ni yang susah dalam masyarakat kita nak tarbiyah ataupun didik. Sebab kita nampak harta tu macam milik kita. Tapi sebenarnya kita tak fikir pun harta ni sebenarnya kalau dapat yang paling baik tuan-tuan, bila mana kita dapat manfaatkan untuk orang lain lebih daripada apa yang kita perlukan. Itu maksud saya lah. Wallahu'alam. Saya faham Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz ya. Sama-sama, masya-Allah. Tadi ada macam soalan kalau soalan terlepas pandang apa boleh Puan Nur tengokkan soalan. Saya tengok dekat sini Ustaz, dia punya kat ruangan chat ni ada daripada Puan Sahana. Tapi saya tak faham dia soalan dia. Maaf Ustaz, dia kata solat qadar subuh buat waktu saja ke? Saya macam tak lengkap soalan dia. Atau boleh waktu lain? Okey, solat qada lah, qada. Qada kan? Qadar. Okey. Solat Qada subuh. yang tertinggal okey. Dalam apa yang saya boleh kongsi di sinilah secara umum lah ya, untuk qada ni, apa maksud qada? Qada ni iaitu kita berhutang. Bila kata berhutang, maka kita tak buat di waktu yang sepatutnya kita buat. Jadi yang terbaiklah pada mazhab itulah supaya benda itu dibuat segera dah. Nama pun qada. Cuma ada beberapa perkara kadang-kadang tuan-tuan kita kena tengok semulalah, contohlah situasi saya tertentu. Sebab qada ni kalau buat di rumah sendiri-sendiri tak ada masalah.
Yang jadi sedikit kesulitan tu bila mana kita buat di masjid, di surau. Sebab apa? Kerana di masjid di surau ni dia akan berlaku salah faham sikit lah. Salah faham kepada orang lain. Dan yang ketiga tuan-tuan, kadang-kadang waktu-waktu yang dipilih tersebut, waktu yang kita tertanya-tanya, ada lagi ke sembahyang waktu ni? Ada dalam waktu-waktu tertentu tu, waktu-waktu yang sebenarnya kita di luar waktu sembahyang ni. Maknanya dah diharamkan waktu tersebut. Kecuali kalau kita berada di Makkah. Walau bagaimanapun tuan-tuan, bagi yang bertanya tadi Puan Su, yang terbaik bila mana kita tertinggal pada waktu ni, kita cepat segerakanlah. Walaupun kalau kata kita tangguh-tangguh nanti pada waktu yang lain, takut terlupa pula. Sebab tu kadang minta maaf saya sebutlah, contoh satu situasi lah, kita terjaga lambat. Tengok jam dah pukul 8. Maka segeralah kita buat solat tersebut dalam waktu yang ada tersebut, tapi waktu tersebut dikira sebagai waktu yang bukan pada waktu dia. Maka tambahan saya nak tambah sikit lagi, tambah kena mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang perlulah. Dia bukan kata solat saja tuan-tuan. Kadang-kadang ibadat lain yang kita tertinggal pun kita kena cuba cari jalan untuk segerakanlah. Contohnya kalau kita terlupa untuk bayar zakat, dan yang penting kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Okay, ada soalan dari Badriah, angkat tangan. Puan Badriah. Puan Badriah, silakan Puan. Assalamualaikum Ustaz. Cuma terkait dengan soalan Puan yang tentang harta tadi. Ada Puan dia kata saudara tiri daripada satu ibu dan tiri bapa, adakah diistilahkan sebagai tiri kalau kita kongsi ibu bapa lain atau kongsi bapa ibu lain, adakah diistilahkan sebagai saudara tiri? Oh, itu je soalan. Ya, itu saja. Nak tentang istilah tu. Istilah Melayu ni saya sebenarnya pening sikit lah. saya pun bila istilah, sebab dia ada istilah dia tak sama macam Arab kan. Jadi dari istilah tu saya kena check balik lah dia punya istilah tiri macam mana. Sebab apa? Contoh sebab saya tengok kepada keluarga sebelah pakcik saya lah. Dia berpoligami. Ini minta maaf tuan-tuan. Tapi disilakan dia satu ayah tapi mak yang lain-lain. Poligami lah. Tapi yang saya tak tahu lah sama ada Puan Nur Ani ayah ni ayah yang lain ke, maksud mungkin itu yang ditanya oleh Puan Badriah, ataupun yang mak yang berlainan sebab kahwin ramai ke, ataupun tiri ni sebab bukan ayah yang sebenar sebagainya. Tapi Ustaz, saya punya minta maaf Ustaz, saya mencelah. Kakak saya tu bapak dia lain pasal bapak dia meninggal. Mak saya kahwin dengan bapak dia, dapat kakak saya seorang saja. Lepas tu isteri dia, mak dia meninggal. Lepas tu mak saya ni bapak dia meninggal. Mak saya ni kahwin dengan bapak saya bapak saya lah. Bapak saya ni lah, dia meninggal, dia kahwin. Jadi kakak saya tu lah, bukan satu bapak lah dia. Satu mak. Satu mak lah. Satu mak. Terima kasih Ustaz. Rasa istilah tu Puan Badriah macam tu kot. Dia yang katakan tiri tu macam mana? Puan Nur yang tu kot maksud Puan?
Maksud saya yang kami di sinilah, bagi kami istilah tiri tu sebenarnya tak ada istilah tu, tapi kita orang Melayu ni kan, Ya, bukan satu bapa, maknanya bukan satu kandung, orang kata satu satu apa orang jenis. panggil, satu jenis, satu benih, orang kata, orang Melayu cakap satu benih, bukan satu benih dengan bapa saya lah. Bapa saya bukan bapa dia. Jadi bapa dia dah meninggal. Binti yang lain. Ya, saya binti lain, dia binti lain. Terima Tu kasih Ustaz. Itulah. saya puan-puan Badariah, puan Nur yang dan lain-lain lah. Dia bila kita cakap tentang istilah Melayu ni, Melayu ni dia lain sikit lah. Contoh kalau kita tengok dalam apa dia panggil kita nak kata tentang cik lah. Kalau dalam bahasa Arab ni dia ada satu istilah dia, tapi dalam Melayu ni ada pakcik sebelah ni bermak sebelah ni, dia benda tu yang kita kena ada satu susu galuh yang apa macam kita kena tulis balik lah puan saya tak cerita Ya kat tak, sini tapi saya tak boleh kata, saya tak tahu yang ni hukum, saya tak tahu. Tapi kalau kakak saya tu lelaki, dia bin lain, saya bin lain. Dia tu bolehkah jadi wali pada kami yang bin lain ni? Yang tu saya tak tahu. Saya tak faham yang tu. Tapi kakak saya tu perempuan, tak ada wali lah. Kalau dia lelaki, kami ni dapat, bapa saya kahwin, mak saya ni dapat semua perempuan. Jadi adakah dia tu boleh jadi wali kami? Yang tu saya nak tanya tu sama. Terima kasih Ustaz. Tambah soalan. Dah buat soalan Ustaz. Minta maaf Ustaz. Saya kalau macam tu dia kait dengan hukum-hukum ni. Okey. Puan Badriah tadi okey ke? Alhamdulillah, cuma yang saya faham lah kalau mak lain, bapak lain tu barulah tiri. Kalau kita kongsi ibu yang sama, jadi kita bukan tiri lah, itu yang saya faham. Kalau ataupun bapak sama pun kita bukan tiri. Sebab istilah tu puan dia ada setengah tempat dia macam yang puan Nur faham, ada setengah tempat yang saya faham macam puan Badariah. Kita ambil bukan ikut tempat atau bangsa, kita tengok daripada segi Islam tu. Adakah itu tiri kan? Kalau mak sama mestilah saya rasa macam dua adik lah. Kalau dua adik kandung. Betul. Macam saya lah Ustaz, macam saya selaku keluarga saya sendiri, adik-beradik saya sendiri, saya lahir daripada satu ibu. Kami adik-beradik lahir daripada satu ibu, berlainan bapa, tapi dikira anak adik-beradik kandung sebenarnya. Kami boleh terima harta pusaka sama-samalah ikut faraid. Itu yang saya faham. Mudah je sebenarnya konsep dia. Terima kasih. Tidak pening. Dia istilah lah Puan Nur. Walaupun daripada binti lain lah kan. Sebab dia lahir daripada ibu yang sama. Saya nak jawab tadi soalan sebab ada satu kes pernah, sebab saya sebelum ni saya jadi pengantar nikah. Okay. Ada satu kes ni cerita tentang bukan ibu yang sama lah, ni ibu lain-lain tadi ibu yang sama ayah yang lain ni ibu yang berlainan cerita ni macam ni puan Nur boleh Boleh Ustaz. Ustaz terang saya dengar. Ya, terima kasih Ustaz. Cerita dia ada satu kes ada satu perempuan ni dia nak berkahwin, tapi masa dia berkahwin kali pertama, dia berkahwin okeylah sebab ayah dia ada. Lepas tu berkahwin kali yang kedua, ayah dia dah meninggal. Jadi tak apalah, ayah dah meninggal ni, maka dia kebetulan tak ada adik-beradik lelaki. Dia tak ada saudara dipanggil saudara inilah yang sebapa seibu apa ni. Jadi saya minta lah supaya dia buat wali hakim lah. Sebenarnya wali hakim ni maksud dia penafkah lah. Jadi masa nak kahwin tu tiba-tiba dia cerita tiba-tiba ada seorang lelaki datang dan dia declare dia ni adik tadilah kata adik tiri, istilah dia adik tiri, tapi sebab apa ayah yang sama.
ayah yang sama, mak yang apa berlainan. Ini yang saya faham lah. Lepas tu bila cek-cek balik, rupa-rupanya si ayah ni pernah berkahwin dulu di selatan Thailand. Tapi tak didaftarkan perkahwinan tersebut, maka dia tak ada rekod. Tak tahu rekod tu macam mana. Okay, silakan puan. Jadi nasib baik adik dia ni, adik lelaki ni datang dan mengatakan dia yang sepatutnya jadi wali. Jadi kita tak sempat lagi lah untuk menikahkan. Jadi wali tersebut dah hadir, maka terbongkarlah ceritanya yang ayah dia pernah kahwin seorang lagi. Okay, jadi tu kalau kata berlaku macam tu, Puan Nur ni maka boleh jadi wali lah walaupun adik. Yalah, itu yang saya kata tu, kalau dia dia kahwin anak lelaki tu, insyaAllah lah kan. Saya nak kena tahu juga hukum akam tu. Terima kasih Ustaz dengan penjelasan Ustaz. Terima kasih banyak-banyak. Sama. Okey, ada lagi soalan? Puan Nur, Puan Nur, saya serahkan kalau ada lagi soalan. Kalau tak ada, saya nak buat sedikit Saya rasa setakat itu saja. Semoga tak ada soalan Ustaz ya. Okey. Kita akhirilah dulu majlis ilmu ini ya Ustaz. Okay, Alhamdulillah je. Saya buat kesimpulan sikit Puan ya. Okey, baik-baik. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang mengambil penglibatan pada pagi ini. Jadi mudah-mudahan perkongsian saya ni ada sedikitlah memberikan kebaikan kepada kita semua. Dan dalam kehidupan kita ni biasalah kadang-kadang banyak perkara yang kita tak jangka, kadang-kadang ada perkara yang kita tak pernah duga. Dan sebenarnya sebagai seorang hamba, kita kena anggap semua tu satu ujian. Ujian datang kadang-kadang ujian tu dari sudut ujian kebaikan. Kadang-kadang ujian tu datang dari sudut kejahatan sendiri. Tapi kita kena bersangka baik. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala ni bila kita dah bersama dengan kita dah bersama dengannya, sebenarnya yang penting kita tak akan gelisah. Bersama dengan Allah ni sebenarnya kita tak akan gelisah, kita tak pernah akan rasa susah hati, kita tak akan rasa nak marah, kita tak rasa nak mudah nak berhenti sebagainya, dan kita sentiasa mencari jalan supaya diri kita ni tenang. Sebab tenang ni bukan boleh dibuat-buat, dan bahagia ini adalah hasil daripada ketenangan yang ada. Dan berbalik pada yang awal tadi, yang tajuk yang kita bincangkan, sebenarnya tip dia tuan-tuan, bila kita hati kita bersih, terutama daripada kesan noda, dosa dan sebagainya. Jadi sekadar itulah kesimpulan saya pada pagi ini. Mohon ampun dan maaf kalau ada penyampaian yang saya sepanjang mengendalikan kuliah pada pagi ini ada terkurang, ada mungkin tersalah sebagainya. Mohon ditegur, diperbaiki dan juga ditambah baik. Mudah-mudahan kita semua mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang kita berada dalam ruang Google Meet lah. Wallahu a'lam. Jadi saya serahkan kembali kepada Puan Ainun. Ya. Terima kasih Ustaz dan terima kasih kepada yang bertanya soalan. Dapat juga kita ada ilmu, tambahan ilmu pada pagi ini. Dan terima kasih kepada jazakallah kepada Ustaz Al-Fadhil Ustaz Khairul Ashraf ya, atas penerusan ilmu pada pagi ini mengenai hidup manusia tanpa maksiat. Ya, seperti mana kita tahu, bila kita menjauhi maksiat, hati kita juga akan merasa tenang dan kita terikat dengan dosa dan menyebabkan bila kita berdosa, hati kita juga akan merasa sakit dan juga fizikal kita juga akan merasainya juga. Dan Ustaz dan para jemaah sekalian, kita akhiri dulu majlis ilmu ini ya, dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr inna Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Wallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi insyaAllah. Dan para jemaah sekalian, jumpa lagi. Terima kasih semua. Jumpa lagi pada malam ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.